Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Hari ini kita akan teruskan pengajian kita di dalam kelas asasi, khususnya yang kita bahaskan pada hari Isnin dan Selasa adalah perbahasan fiqh, perbahasan mengenai fiqh. Maka sebelum ini kita telah bahaskan tentang an-najasah, iaitu tentang najis-najis dan jenis-jenis najis. Kita tahu jenis najis tu, kita tahu bagaimana untuk menyucikan najis tersebut atau membersihkan najis tersebut. Kena penuhi syarat-syaratnya, barulah dikira najis itu telah pun hilang atau bersih. Yang mana apabila bersih najis itu, maka tempat itu dikira tidak najis atau sesuatu itu tidak bernajis lagi. Maka dengan sebab itu, maka dia akan menyebabkan seseorang itu berada dalam keadaan suci. Itu yang sebenarnya yang kita fahamkan tentang an-najasah, tentang najis-najis, iaitu yang disebutkan dengan mughalladhah, mutawassitah, dengan al-mukhaffafah. Ingat lagi tak? Jangan harap-harap boleh ingatlah. Dia berat, najis pertengahan atau sederhana, dan najis yang ringan. Dan ada cara yang telah ditetapkan oleh syarak bagaimana cara untuk membersihkannya. Kena ingat tu ya. Jadi kalau tidak, kena ulang kaji balik, kena tengok balik, supaya jangan sampai kita tersalah panduan sehingga menyebabkan kita menyangka bahawa kita dah bersih dah, kita dah bersihkan dia dah. Tapi kerana dia tidak memenuhi syarat, maka sebenarnya masih belum suci, masih belum bersih daripada najis. Baik. Kemudian mungkin ada beberapa soalan yang saya permulaan ni insya-Allah nak bawa tuan-tuan, puan-puan, adik-adik ya, semua yang ikuti program ni, yang mungkin ada yang biasa ikut tapi hari ni terlupa nak buka. Sebab apa? Sebab mungkinlah kita kata, saya ni sendiri pun sebenarnya biasanya orang biasa, kita sebentar lagi, besok jangan lupa berjanji kita. Tapi yalah, saya ni bab Facebook dengan Instagram ni tak pandai sangat. Jadi benda-benda war-war ni jadi terlalu kadang-kadang kurang sikit. Tapi sebenarnya, dan satu lagi, kerana kita ni pula percuma kan. Biasanya orang kalau ada komitmen ni dia bayar baru dia nak kena dengar ni. Tapi kerana percuma, kadang-kadang kita pun take for granted je, macam kadang okeylah. Tapi sebenarnya alangkah pentingnya apa yang kita nak bahaskan ini, kerana dia merupakan asas kehidupan kita dan asas ibadah sebenarnya, yang menentukan sama ada keabsahan kita punya ibadah ini. Baik, sebagai contoh, mungkin ada yang tanya contohnya, kalau sekiranya kain ni terkena najis ataupun najis kain ni, macam mana cara menyucikan dia? So kalau sekiranya kita ada air macam ni, air ni air mutlak, air yang suci dan menyucikan. Ini kena reverse balik awal-awal pula, iaitu jenis-jenis air pula yang mana dia jenis air suci menyucikan yang disebutkan mutlak. Ingat pula, ada air yang suci tapi tak menyucikan, ada juga. Ada air yang najis dan sebagainya. So, air yang kita nak kena bersihkan najis ni atau satu itu namun air mutlak, air yang suci dan menyucikan. So kalau kita dah air ni ada kotor najis, so cara untuk membersihkan kain ni macam mana? Kalau kita rendamkan kain ni dalam air, baik, kita pun angkat, baik, okey, air itu mengalir, kira hilanglah najis dia. Air ni dah jadi mutanajis, air ni dah jadi najis, dah tak boleh digunakan untuk membersihkan. So macam mana untuk sebenarnya membersihkan cara yang betul? Sepatutnya dia keluarkan air ni dan dia tuang dekat kain ni, alirkan air. Air mengalir. So cara nak pastikan dia ni betul bersih, kalau dia ada warnanya kena hilang. Dan dia ada baunya kena hilang. Kalau dia rasanya kena hilang. So apabila kalau dia rendam, dia angkat, masih ada warna lagi, so air ni dah tak boleh guna dah, habis, ini masih ada najis lagi. Tapi kalau sekiranya dia ambil air ni, kan dia alirkan di luar daripada bekas tersebut, maka mengalirlah air itu, bersihlah, najis tu dah bersih ya? Kemudian masih ada lagi, boleh ambil dan alirkan lagi air. So setelah itu diperah, kemudian dibersihkan, kemudian boleh menggunakan sabun, tetapi sabun itu bukannya air mutlak. So contoh air sabun kita alirkan, air itu boleh bersihkan ain dia atau bersihkan apa dia punya najis tu, tapi mesti disiram dengan air mutlak juga. Itu contoh. Itu kalau yang ada kat kain. Yang ini biasanya yang kita biasa isu ni kadang-kadang adalah kalau najis tu kat lantai.
So contohlah ni ada najis dekat lantai ni. Ni lantai lah, kita tengok ni. So apa kita nak buat dengan lantai dia? Okey, kalau kita tengok ada kat situ ada ainnya, minta maaf, ada najis kat ni, ketul contoh. Apa kita kena buat? Pertama kita kena buang najis tu. Maksudnya dengan kain, sama ada kain kering ke atau basah, tak ada masalah, atau tisu basah ke, yang penting yang tu buang dulu. Okey, dah bersih dah daripada ainnya tak nampak, bendanya dah tak nampak dah, tapi masih najis tak? Masih najis lagi. Sebab apa? Sebab cara untuk membersihkan ni mesti dituang ke atasnya air yang mengalir. So ini mistake atau kadang-kadang kesilapan orang buat. Dia just ambil wet tissue, dia pun bersihkan, dia pun tarik itu, tempat tu masih najis lagi. Sebab apa? Sebab air yang dia gunakan di tisu basah itu tidak mengalir. Sebab Nabi SAW ketika mengajarkan cara untuk membersihkan, minta maaf, air kencing seorang badui yang kencing kat masjid, Nabi mengatakan sabbu alaihil ma', tuangkan atas dia air. Nabi tak kata suruh sapu je, tapi suruh tuang atas tu air. Jadi macam mana contoh? Jadi kita kena ada macam ni air. Ni air. Kita dah bersih air dia semua, kita kena letak air kat atas tu, tempat lingkungan najis tu. Ni. Dah? Air tu, barulah ambil kain yang bersih tu, kita pun bersihkan. So kalau dia dah hilang warna, bau, rasa dia, maknanya dia suci dah tempat tu. Sebab air yang kita tuang tu air yang mengalir, maka tempat itu dikira suci. Tak perlulah kita kata, oh ini sebab ni nanti kalau kita tuang ni, sini pun najis, sini. Itu kita punya pemahaman. Dah tak cukup memadai dah kita situ kawasan. Tak payah kita di kotor sini sampai kita nak kena cuci semua lantai kita. Sebab apa? Oh, sebab air tadi berjangkit. Tak. Kalau kita dah tempat tu kita dah bersihkan air dia, kita tuanglah di kawasan lingkungan itu dengan air yang mengalir, kemudian kita ambil kain ataupun mop, kita keringkan dia dan tak ada bau, rasa dan warna di situ, maka di tempat itu sudah pun dikira suci dan bersih. Okey, boleh macam tu tempat-tempat lain pun sama. Atau kata sofa ke apa semua, itulah caranya untuk kita membersihkan najis. Baik. Selesai dalam bab itu. Mungkin ada banyak soalan, boleh tanya, tak ada masalah. Nanti insya-Allah kita akan sama-sama bincang. Hari ini yang kita nak cerita, apabila kita sebut tentang najasah, najis dan sebagainya, maka yang paling dekat dengan kita, dan kita ni adalah orang yang manusia yang Allah berikan banyak kelebihan, Allah berikan kita keistimewaan, tetapi di situ ada sistem-sistem yang Allah ciptakan kebaikan untuk kita, tapi dianya adalah sesuatu yang kotor, iaitu dia disebut dengan qada' hajat ataupun buang air. Qada' hajat, yang ini minta maaf dengan buang air kecil dan juga buang air besar. Apabila seseorang yang pasti akan ada dua perkara ini, buang air kecil dan air besar, maka diwajibkan bagi kita, orang yang buang air kecil dan besar ini, beristinja. Apa itu istinja? Okey, kalau bahasa yang mudah, simple, kita ni orang Melayu panggil cebok lah. Dah buang air kena cebok, orang kata. Cebok ni maknanya basuh tempat keluar najis tersebut. Itu dalam bahasa Arab dia panggil al-istinja. Al-istinja ni kalau bahasa dia panggil terputus atau memutuskan najis, atau terputus dia panggil al-inqita', terputus, al-istinja. Tapi kalau istilah syarak maknanya menghilangkan najis dari tempat keluarnya, dari tempat keluarnya dengan menggunakan air ataupun alat-alat lain yang disyaratkan di dalam syarak, dibenarkan oleh syarak. Okey, itu pengertian istinja atau kita panggil cebok. Jadi kalau kita tengok pemahaman tu, maknanya menghilangkan, maknanya kena hilangkan najis tersebut. Hilangkan najis tadilah bau, warna dan rasa dia, itu makna baru hilang najis. Baik, satu daripada tempat keluarnya najis. Okey, dari dua tempat keluar najis ni ada disebut dalam istilah sopan dan fiqh. Ini kita bercakap, kita kadang-kadang kita dengar benda ni. Nama dia adalah kubul dan dubur. Okey, kubul dan dubur. Kubul, minta maaf, adalah jalan depan.
Jalan depan ni buang air kecil lah. Dubur, jalan belakang buang air besar. So menghilangkan najis itu daripada kubul. Tempat keluar dia adalah di kubul kalau dia buang air kecil. Kalau dubur dia buang air besar. So nak kena hilangkan najis yang keluar dari situ, di tempat tu kena bersihkan. Dengan apa dia sebut tadi? Dua pilihan. Bukan pilih satu, satunya pengganti. Bukan. Salah satu boleh pilih. Iaitu dua. Nama dia al-ma', air. Air tadi air apa? Balik-balik. Air mutlak lah. Okey. Dia punya alat dia untuk bersihkan istinja ni ada dua. Satu air. Dua adalah, kalau istilah fiqah dia panggil hajar. Hajar ni kalau ikut pengertian adalah batu. Tapi bukanlah maksudnya hanya boleh menggunakan batu. Baik, apa itu hajar? Maknanya ini adalah istilah saja hajar. Bukan batu. Bukan batu sahaja. Tetapi hajar ini nama benda yang dibenarkan oleh syarak. Confuse? Memang kena confuse sikit. Sebab memang itu fiqah dia kena, lepas tu kena perhatian sikit. Ni waktu-waktu mengantuk macam ni memang. Tapi tak apa. Nanti kita terangkan. Yang penting sekarang hari ni yang kita nak fokus adalah bersihkan dengan air. Maknanya sebenarnya kita boleh pilih untuk bersihkan dengan air atau nak bersihkan dengan alat. Ini sebenarnya alat lah. Alat membersihkan yang dibenarkan oleh syarak. Ada syarat-syarat dia. Nanti kita akan bagi tahu. Bermakna sebenarnya kita ni boleh pilih. Bukan, ini kena betulkan. Bukan kalau tak ada air baru boleh nak guna ni. Tak. Ada air, ada ni. Saya nak pilih alat, saya tak nak pilih air. Boleh tak? Sah tak? Sah. Dia berbeza dengan tayamum. Tayamum kalau tak ada air untuk wuduk baru boleh tayamum. Betul? Itu lain. Yang ini air ada, tapi dia tak nak guna air. Dia nak guna alat tu yang dibolehkan oleh syarak tu. Boleh tak? Sah tak istinja dia? Sah. Tapi dengan syarat-syaratnya. Dengan syarat-syaratnya. Ya. Okey. Baik, nanti kita akan cerita, kita nak cerita pasal syarat. Baik, pertama sekali, antara ni, tapi kerana boleh pilih antara salah satu, antara air dan juga alat, sudah tentulah kalau ditanya mana yang lebih afdal untuk kita gunakan. Airlah yang lebih afdal sebab air ni memang sifatnya membersihkan dengan lebih detail. So kalaulah kita ni ada dua pilihan, maka kalau kita mana bagus kita nak guna, para fuqaha dan juga memang itu yang telah pun disebutkan, yang paling afdal adalah menggunakan air. Baik, tapi boleh tak kita nak gunakan alat? Pun sah. Baik, tapi yang lebih baik, yang lebih hebat lah ni, yang Allah puji pula dalam Quran. Ada Allah puji orang ni, rijalun la yuhibbuna ayyatatahharu. Mereka ini orang yang suka bersuci. Siapa ni? Allah puji penduduk Quba. Penduduk Quba ni rupanya mereka cara menyucikan buang air mereka ni, mereka guna dua-dua sekali. Macam mereka buat, mereka bersihkan dulu najis itu, tempat keluar najis itu dengan alat dulu. Alat dulu, kemudian baru siram dengan air. Dua-dua dia pakai. Masya Allah. Itu yang, tapi mana boleh, tapi kenalah guna alat dulu bawa air. Jangan air dulu bawa alat, sia-sia je dah bersih dah, buat guna alat tu buat apa? Guna alat dulu kalau nak. Tapi kalau nak dipilih, air yang lebih afdal. Tapi kalau dia pilih ni pun sah. Kalau tak ada air, jelaslah memang inilah tempat kita untuk beristinja. Baik, kalau kita tak beristinja, sebab kita kata wajib, kalau tak beristinja, buang air. Contohlah orang buang air kecil, tu dah buang, lepas tu dia tutup, dia jalan, kemudian bermakna dia sedang membawa dan menanggung najis. Dia tengah menanggung najis. Dah kering dah, tak ada apa dah pun, tengok okey je. Tapi tadi basuh tak? Cebok tak? Istinja tak? Tak. Tapi saya kira kering dah. Saya dah saya pakai balik seluar, lepas tu saya buka balik dah kering dah, tak ada apa. Tetap dikira membawa dan menanggung najis. Kalau contohnya dia berwuduk, kemudian dia pergi solat, tak sah solatnya sebab dia tidak beristinja atau bercebok tadi. Itu sebab wajibnya istinja ni. Dan orang ni tak boleh sebab dia kena bawa jalan-jalan dengan najis, tak boleh. Dia kena bersihkan. Sebab tu Islam ni adalah agama yang mengajarkan kebersihan. Bayangkan. Sebab tu kita kata hebatnya Islam ni.
detailnya Islam ni di dalam menjaga bukan hanya ibadat seorang hamba, tetapi kehidupan hamba itu, kesempurnaan hamba itu. Baik. Tapi hari ini yang kita nak fokus adalah guna air. Macam mana cara guna air untuk istinja? Kan ini yang kita tu. Baik, apabila kita memilih untuk menggunakan air untuk berstinja, bermakna hendaklah air itu pertama air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Tak boleh menggunakan air lain, apatah lagi air yang najis. Air najis siram dekat tempat yang kita nak bersihkan najis, tempat tu pun jadi najis. Dan tak boleh menggunakan air musta'mal, dan tak boleh menggunakan air mutaghayyir atau mutaghayyir. Air macam mana? Air, atau kita kata saya guna air mawar. Kan campur dengan air mawar. Bunga mawar tu buat air. Macam air jadi wangi lah air tu. Siram. Oh, lagi wangi, lagi bersih. Tak. Sebab air tu sudah dicampur dengan air mawar, air tu tidak menjadi air mutlak lagi. Atau air yang bersabur wangi. Air itu tidak air mutlak dan dia tidak menyucikan. Dia suci, dia bersih, tapi tidak menyucikan. Maka dia tidak mengangkat najis tersebut. Ini semua kena hati-hati ni. Supaya kita betul di dalam bersuci dan membersihkan. So, air dia kena pastikan air mutlak. Ya. Kemudian air yang kita gunakan adalah ketika mana kita berstinja, hendaklah air yang mengalir. Air yang mengalir, bukan sapuan air. Contoh, ni kita guna ni biasanya. Orang ada guna ni. Ni wet tissue. Kan ada air kan? Basah kan? Mana dia? So, ni air ada air kat tisu ni. So, guna bersihkan. Sebab dia ada air, maka kita rasa lebih bersih tempat tu. Sebenarnya tempat itu tidak bersih. Sama ada kita bersihkan kita punya keluar najis atau yang lain. Contoh ibu yang bersihkan baby. Baby buang air. Dia ambil wet tissue, dia pun bersihkan. Oh, bersihlah. Dicin, dicau kita panggil. Tak ada najis. Air dia tak nampak dah. Tapi adakah baby itu dikira suci dah daripada najis? Tidak. Manakala kita dokong dia, dan contohlah kita pun solat dengan dokong, ataupun dia pegang dia, kita bawa dia masa kita solat, kita sedang bawa najis, kerana dia mesti disiram, mesti mengalir air yang membasuh kepada tempat najis tersebut. Okey, ni semua ni benda-benda yang kita kadang-kadang terlepas pandang. Memang dia ada air, tapi airnya tidak mengalir. So, itu yang kita kena tengok. Airnya mengalir, mesti disiram. Di dalam menggunakan air adalah disiram tempat tersebut dan pastikan hilang ain. Kalau sekiranya dia ada ain, bendanya ada, kena hilang benda tu. Kemudian bersih daripada 3 perkara: warna, bau dan rasa di tempat tersebut dikira bersih dah. Walaupun dengan sekali simbah. Contoh, minta maaf, dia buang air kecil. Kemudian setelah tu dia ambil satu cebok ni, dia siram. Sekali je, masa duduk, sekali je. Bersih dah. Sah. Dikira dia itu istinja. Sah. Sebab pun memang dah tak ada bau rasa dah tak ada, dah bersih. Maka dikira dianya sudah pun bersih dan suci. Itulah mudahnya menggunakan yang disebutkan air. Baik. Selesai. Bermakna apabila seorang itu qada hajat, dia wajib beristinja. Ini jangan main-main. Ada orang dia buang air dekat RNR, dia pula buang air ni, minta maaf, dia tak malas nak cuci, dia terus dia pancut dekat situ, kemudian dia terus dia tutup, kemudian jalan. Atau dia terus pergi ke tempat surau, dia pun ambil wuduk, kemudian dia solat. Dia tak sah solatnya, sebab syarat sah solat adalah bersih daripada najis dari badan, di tempat dan juga di pakaian. Maknanya di badannya masih ada najis, bahkan mungkin kerana dia tak bersihkan tadi, najis itu mungkin terkena pula pakaiannya, dan pakaiannya juga adalah najis dan dia sedang memakai pakaian yang najis. Ini semua kena faham. Baik. Itu adalah istinja menggunakan air. Okey? Pastikan begitu. Jadi nak tak nak memang kita kena istinja. Oleh kerana itulah, alhamdulillah,
Islam agama yang mudah. Dia tidak hanya terstatik kepada satu alat, iaitu air. Dia boleh sebenarnya menggunakan selain daripada air, iaitu yang disebut sebagai hajar, ataupun dipanggil alat yang dibenarkan oleh syarak. Baik. Apa itu hajar, alat yang boleh untuk kita gunakan untuk beristinja selain daripada air? Dia ada 4 ciri. Kita tengok benda tu ada 4 ciri. Yang pertama, dianya adalah tahir. Bendanya itu suci, bukan benda yang najis. Contoh, kita guna najis haiwan yang keras. Dia najis. Dia dah besar seketul, keras dah. Dia najis, dia tak boleh untuk digunakan beristinja. Dia mesti tahir, suci. Kedua, dia mesti jamid. Jamid ni maknanya dianya adalah pepejal, bukannya cecair. Pepejal, benda yang pejal, bukannya benda yang cecair. Tak boleh. Liquid, benda-benda yang minta maaf, seperti madu yang lekit. Benda-benda ni tak boleh digunakan untuk beristinja. Dia mesti benda yang keras, benda yang pepejal. Yang ketiganya, dia mesti adalah benda yang qali', yakni benda tu dia kesat dan boleh untuk menghilangkan najis. Maknanya lawan dia yang tak boleh adalah yang licin. Contoh, bersihkan benda tu dengan botol. Ada botol ni atau benda ni, plastik ni, kita letak najis tu, mana dia pergi? Sebab benda ni licin. Dia mesti yang kesat, sesuatu yang kesat. Yang keempat, dia mestilah ghaira muhtaram, benda yang tidak dimuliakan. Macam contoh, dia guna kertas. Asal kertas itu ada tak ciri-ciri itu? Ciri-ciri yang dikata kesat, ciri-ciri yang dikata pepejal, ada. Tapi rupanya kertas tu kertas, minta maaf, ilmu, kertas Al-Quran. Dia tak boleh guna. Atau makanan seperti roti, minta maaf, roti untuk makan, dia guna untuk tu, bersihkan tu, gunakan. Tak boleh, tak sah dan haram hukum dia. So mesti bendanya ghaira muhtaram. Ada 4 syarat tu. Jadi apa saja yang berciri dengan 4 perkara itu boleh digunakan untuk beristinja. Seperti contoh, batu. Ini batu, boleh tak guna istinja? Boleh. Batu satu. Lagi apa yang boleh untuk istinja? Tisu. Ini yang biasa yang kat tandas kan, kita kata tisu ni boleh tak untuk istinja? Boleh. Sebab dia ada ciri-ciri 4 tu. Dia panggil, yang pertama, dia suci, bersih, tahir, bersih, dia bukannya najis. Kemudian dianya adalah jamid, benda yang pepejal, yang bukan cecair. Ni dia adalah qali', yang kesat. Dia kesat dan dia bukan yang dimuliakan, benda yang mulia. So tisu boleh tak digunakan untuk beristinja? Jawapannya boleh. Tapi boleh tak tisu ni digunakan? Dia tisu juga tak boleh, sebab dia basah. Nanti kita akan tengok ada 8 syarat menggunakan selain daripada air, alat yang menggunakan air. Yang ni yang kita akan go through insya-Allah, untuk kita sama-sama memahami syarat-syarat menggunakan itu. Okey, yang pertama sekali, apabila kita memilih untuk menggunakan selain air, seperti tisu contoh, atau batu, atau kayu, atau daun, boleh. Daun ni boleh, tapi janganlah kecil macam ni. Daun yang besar, dia kesat, dia bersih, dia bukannya dimuliakan, dia adalah dia pepejal. Baik. Yang pertama, hendaklah kalau dah guna yang tu, mesti dia melakukannya sebanyak 3 kali. Dia panggil hendaklah dia menggunakannya itu dengan 3 kali. Apa maksud 3 kali ni? Ni nak kena faham ni. Baik. Apa 3 kali? 3 biji batu atau 3 kali. Yang dimaksudkan maknanya dia minimum 3 kali sapuan ataupun membersihkan tu 3 kali. Contoh minta maaf. Seorang tu dia buang air kecil.
dia gunakan tisu. Ini tisu. Minta maaf ni ilmu. So dia pun dah selesai, dia pasti selesai semua, dah selesai betul-betul. Kemudian dia ambil tisu, dia pun bersihkan. Kering tak? Kering. Keluar lagi tak ada, memang kering, tak basah dah. Satu je sapuan. Soalan dia, sah tak istinja dia? Sedangkan dia dah bersih dah, tak ada dah, air dah kering dah. Tidak sah. Sebab apa? Sebab dia kena buat 3 kali. Atau dia buat sekali, kemudian ambil tisu lagi 2 kali. 1 kali dah bersih dah, buat 2 kali pula, lebih bersih. Lebih bersih maksudnya lebih tak nampak apa-apa dah. Sah tak istinja aja? Tetap tak sah, sebab minimum 3 kali. Minimum 3 kali. Faham? Jadi kalau tisu, macam ni, kita tisu, kita gulung satu, kita buang yang ni, kita ambil tisu lagi 2, buang 3, buang, dah memang tak ada keluar lagi dan dah bersih, selesailah, kita dikira suci, bersih, suci dah daripada najis. Mesti minimum 3 kali. Saya tengok tak bersih lagi 3 kali, tambah 1 lagi, dia tak kisah, lebih tak apa, jangan kurang. Cuma disunatkan kalau lebih pun jangan 4, 5 lah, ganjil bagus, 5, 7, 9. Itu kalau dah sampai 11, 13, itu dah melampau lah tu. Itu namanya membazir lah tisu, membazir lah alat. Baik, 3 kali di sini tidak semestinya 3 benda. Tisu satu, tisu yang kedua, tisu ketiga, mestinya. Kalau tisu ni kita gulung besar-besar, macam ni contohlah, dia ada sudut, kita boleh kena buat macam ni, contohlah, 1, sebab kita tak boleh 1, 2, 3, sebab ni dah najis dah, ni tempat najis ni tak boleh guna dah. So 1, kemudian kita pergi untuk sudut yang lain, 2, kita sudut yang lain, 3. Walaupun kita guna satu alat, tapi 3 sudut yang berbeza dengan 3 kali pembersihan, dikira sah apabila tempat ni bersih. Begitulah batu. Ni batu. 1, kita gunakan batu ni, minta maaf, dah. Sah tak? Tak sah lagi, dia mesti ada 2 lagi. So kita buang batu ni, ambil batu lain pun boleh, atau batu ni masih ada ruang lagi, tak? Ada. Yang ni dah najis, tak boleh guna, kita guna sudut ni pula, 2. Okey, dah kena, jangan kena tangan lah, kena tangan ni najis pula, 3. Selesai. Kalau dia bersih, selesai. Kalau tak bersih lagi, cari tempat yang tak kotor lagi, tak najis lagi, atau gantikan dengan batu yang lain. Faham Tom? Mudah-mudahan faham. Jadi tadi isu kalau kita kiranya kita pergi kat tandas, tiba-tiba tak ada air, yang ada tisu, boleh tak kita untuk qada hajat dan beristinja? Boleh. Kalau kita kata tapi rasa tak selesa lah, selesa dengan sah dan juga dengan dari segi sudut syariat, dia bukan hukum. Ada orang, saya tak selesa, tetap juga saya rasa tak bersih. Itu pertimbangan akal. Tapi yang kita timbang di sini adalah pertimbangan syarak. Apabila syarak kata cukup dan sudah pun sah dan juga suci, maka jadi suci. Walaupun kita rasa tak selesa sebab kita tak biasa nak kena guna air juga untuk bersihkan, tapi sebenarnya ianya sudah dikira tahir ataupun suci daripada najis. Maka kalau orang itu setelah itu dia nak salat, nak melakukan ibadat, maka dia tidak lagi menanggung najis. Baik, itu yang pertama, syaratnya 3 kali paling minimum sekali. Yang kedua, hendaklah batu itu boleh membersihkan tempat najis tersebut. Yalah, batu itu memang jenis yang boleh bersihkan, janganlah botol, benda yang licin yang memang kita buat ini pun najis itu tak bergerak pun, sebab benda tu licin, buluh contoh, tak boleh lah. Kemudian mesti najis yang kita dah qada hajat, minta maaf, contoh buang air besar lah, atau air kecil besar, kerana lama dan kita tunggu lama pula, biarkan najis tu jadi kering, dia mesti masih basah lagi, minta maaf, masih lagi betul lagi, dah habis dah, basah lagi, baru kita gunakan tu sah. Kalau dia dah kering, maka tak boleh lagi gunakan batu dah, kita kena guna air. Kalau dia dah kering, dah tak boleh lagi guna alat tadi, tak boleh guna tisu dah, lepas dah kering. Kalau dia masih lagi awal basah, barulah masih boleh digunakan yang disebutkan daripada alat tersebut.
Kemudian mesti pastikan najis tu tak bergerak ke tempat lain. Minta maaf. Ini kalau lelaki, minta maaf ya. Maknanya kalau dia punya zakar tu ada kepalanya, kan tempat keluar air. So air dia tak boleh keluar, air tu tak boleh merebak pergi keluar daripada khasyafahnya, daripada kepala kemaluan. Minta maaf. Kalau dia merebak situ dah tak boleh dah guna tisu juga dekat bawah tu. Tak boleh. Dia kena guna air dah. Basuh. Begitulah dubur, minta maaf. Yang belakang tu dia tempat yang kalau kita berdiri tu tertutup. Tempat tu kalau dia situ najis kita bersihkan sah. Tapi dia dah merebak ke pergi, kita minta maaf. Kita punya tepi-tepi punggung ni minta maaf. Dah tak boleh guna tisu. 1, 2, 3 dah tak sah dah. Dia kena guna air. Begitu juga, sama juga. Minta maaf ya, kita gunakan tangan kan. Tangan yang kita gunakan ni mesti kiri ya untuk istinja. Ini pun salah, jangan guna tangan kanan. Istinja cebok walaupun bersihkan dengan tangan dengan air, mesti nanti kita akan cerita adab sikit-sikit masuk adab-adab istinja, adab-adab masuk tandas pun kena tahu juga. Adik-adik khususnya sebenarnya penting ni. Kalau kita guna tangan ni, kita guna tadi tu, tiba-tiba menitis pula air tu kat tangan kita. Boleh tak tangan kita ambil tisu 1, 2, 3? Tak boleh. Dia hanya boleh guna alat tu kat 2 tempat tu je, kubul dan dubur saja. Kat tangan ni tak boleh guna tisu ni. Dia mesti basuh dengan air juga. Boleh? Faham ya? Baik. Kemudian najis tu jangan sampai tercampur dengan yang benda lain. Tiba-tiba tengah buang tu ada air, kena air kat tempat najis tersebut. Dia tak boleh guna alat ni, kena guna air ya. Apalagi kalau kena najis yang lain. Apalagi kalau kena ialah tanah dan sebagainya. So, jangan sampai tempat najis tu kena benda lain. Kalau dah kena guna kita dah terguna wet tissue di awal daripada pembersihan awal, kita tengok kita buang air dah, habis wet tissue ada, kita pun ambil bersihkan dia dulu. Barulah bersih betul, barulah kita gunakan yang kering. Tak sah, sebab ini dah basah dengan wet tissue, dia tak boleh lagi menggunakan tisu kering. Tak boleh. Faham So apa nak buat? Lebih baik kalau kita rasa nak selesa. Kadang-kadang orang ni tak puas nak kena juga macam itu. Cara dia macam ni. Ini teknik. Gunakan dulu yang kering ni. 1, kemudian 2, ketiga, dah bersih betul, baru kita dah pasti dia dah bersih dah, kita pun barulah dengan wet tissue. Okey? Tapi kalau wet tissue awal, dah tak boleh guna yang lain selain daripada air. Siram dengan air baru boleh. Ya, begitu. Kemudian hendaklah najis tersebut tidak terkena air dan juga yang alat yang digunakan tu bersih. Jadi ini adalah syarat menggunakan tu. So ini penting, nampak macam simple, tapi kadang-kadang kita berdepan dengan situasi-situasi yang kita sebutkan tadi. Dan istinja ini bukan perkara yang kecil kerana dia menentukan keabsahan ibadah kita. Jadi sebab tu kita bahaskan ini supaya kita dapat memahaminya dengan baik. Baik. Ada beberapa soalan. Selesai ni. Sebab tu kita nak ajak, kalau boleh tu ajak keluarga kita, anak-anak kita dengar ni. Apatah lagi ni dekat sekolah ni kita pun anak kita dah cuti. Kadang-kadang program sekolah pun dah tak ada lagi untuk mereka ikuti seperti sekarang. So jangan sampai mereka miss peluang mendapatkan ilmu. Dan sekejap kita ambil setengah jam bagi dia dengar. Boleh kita lepas tu bincang dengan dia. Jadi ini juga adalah peluang yang kita sediakan untuk mudah-mudahan dapat kita bersama di dalam pemahaman yang benar, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan, salam tuan, baby dia kata berak, minta maaf buang air besar dalam pampers tapi bau melekat pada seluar baby. Ain tak ada kat seluar baby tu, kira najis tak? Kalau memang dia dah melekat bau tu, dan bau itu kita pasti keluar daripada tempat daripada pampers tersebut, maknanya ada dia punya kesan basah pampers tersebut di luar, maka seluar itu dikira najis. Tapi kalau hanya bau tu berpindah tapi dia tak ada kena pun ain dia ataupun najis tersebut, seluar itu tidak najis. Kadang-kadang bau tu, ialah bau ni kadang-kadang dia melekat tapi dia tak ada pun najisnya, baunya seperti kita hidung bau lah, bau busuk najis. Adakah bau yang kita hidu itu najis, kena bersihkan hidung kita? Tak perlu.
Begitulah seluar yang bau najis tapi tak ada pun kita tengok pampers tu bocor dan juga tidak pun nampak airnya dan tidak basah, maka seluar itu tidak najis walaupun baunya ada bau-bau najis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf bertanya, boleh turaikan istilah rasa tu? Baik, sebenarnya rasa tu memanglah rasa. Kita ada, kalau rasa contoh darah. Darah kan dia ada rasa darah. So darah tu, tapi tidaklah wajib pula kita nak pergi minta maaf lepas kita dah bersih tu kita jilat dekat dia. Maknanya apabila kita bersih warna bau dia dah tak ada, kita pun boleh, kita punya sense ni ada, memang dia dah tak ada dah, cukup memadai. Tapi ada benda yang kita perlu rasa. Contohnya kita kata berdarah yang ada kat baju, kita kena rasa. Kadang-kadang dia ada lagi darah dan rasa darah tu yang ada dekat situ. Begitu juga maksud juga yang disebutkan tadi di daging, di ayam. Yang kita makan tu kadang-kadang darah luar ada dekat tempat tu, kecuali darah yang memang tak boleh untuk dipisahkan daripada daging, maka ini dimaafkan, ma'fu anhu. Itu yang dimaksudkan dengan rasa. Tapi tak perlu kita kalau ada najis tu, tempat najis tu kita kena jilat dan rasa, tidak perlu. Itu kena faham ya. Baik, satu lagi tuan, lepas menggunakan wet tissue cuci najis bayi, lap lagi dengan tisu kering, suci tak? Tak suci. Setelah seorang ketika dia bersihkan baby dia menggunakan wet tissue, maka dia wajib, maknanya untuk pastikan anak dia bersih dan suci daripada najis adalah menyiram dengan air, maknanya basuh dengan air. Dia sama sekali tak boleh menggunakan tisu dah, tak boleh. Tisu kering ni tak sah dah untuk dia guna, sebab satu, tempat yang dia bersihkan tadi dah basah, dah bercampur dengan air yang bukan mengalir, wet tissue, maka tempat itu tidak sah lagi menggunakan alat selain daripada air, iaitu tisu ke batu ke, dia tak boleh dah. Okey. Tapi kalau contoh anak dia buang air kecil, dia tolong anak dia buang air kecil, dia ambil tisu kering, dia yang tolong buatkan, 1, 2, 3, dia tengok dah bersih dah, barulah akhir dia gunakan wet tissue untuk kita panggil selesa lah, bagi dia wangi lah, sah dia punya suci. Sebab dia gunakan awal adalah tisu kering dulu. Kalau dia guna terus wet tissue terus, dia tak boleh guna, tak sah dah, maknanya masih najis lagi, kecuali apabila dibersihkan, disiram dengan air. Itu yang kita pastikan. Assalamualaikum Ustaz, bagi air yang sudah digunakan untuk berstinja, dia dengar ke tak dengar ni? Saya punya atas ni hujan lebat ni, minta-minta insya-Allah mudah-mudahan dengar baik. Bagi air yang sudah digunakan untuk berstinja jatuh ke lantai dan terpercik ke kaki, adakah dihukum sebagai najis? Mohon penjelasan Ustaz, terima kasih. Baik, air yang digunakan untuk istinja, makna air itu bercampur dengan najis, dan apabila dianya mercik ke pakaian, maka pakaian itu menajis. Kalau dia bercik ke lantai dan mercik ke tempat pakaian, dia ada dua keadaan. Yang pertama, kalau banyak dan nampak basah, dia bertumpuk banyak, najis. Kalau dianya adalah percikan yang sedikit, dan kita pun sebenarnya kita panggil satu sedikit, yang keduanya kita pun kepercik ke ni, maka Nabi SAW ajarkan kita untuk menghilangkan waswas. Dia dimaafkan, tak dikira najis, tapi cara untuk menghilangkan waswas, ini cara dia. Sebab kita ni tak habis dengan waswasnya. Ambil air ni air, nampak ni air renjis kan, air bersih ni, kan, nampak bersih air bersih tu. So kita lepas jalan keluar ni, kenapa dia bersih kan? Oh, tadi yang air bersih dah tenang. Tapi kalau kita tak percik tu, tengok jalan sikit ada pula percik. Sedangkan percik tadi mungkinlah apabila kita keluar tadi ada tempat yang basah dekat dinding tu, kena sikit, dah kita mula pula ini tentang air percikan najis semua. Itu mewaswaskan. Sedangkan kita masa perlakuan awal ni, kita yang tahu situasi tu, dan kita tahu kalau pun percik sedikit, kalau tidak pun bukan percik pun, cuma waswas tu ada. So untuk membawa ketenangan. Tapi kalau memang bercik betul, nampak berdesur jatuh betul kat atas tu, kita kata yakin, itu yakin benda-benda yang tak betul, tak boleh. Okey, baik. Assalamualaikum Habib. Salam. Jika tisu basah tidak boleh, bolehkah tisu roll kita basahkan dengan air? Bagusnya soalan tu, masya-Allah. Terima kasih. Ini tisu kering. Ini tisu kering ni, kan? Syarat untuk istinja, dia
dia ada tadi saya sebut tadi, tempat najis tu tak boleh kena air dan atau benda lain. Kalau kita basahkan tisu dan kita gunakan untuk istinja, maka tisu ini namanya tisu basah. Tisu yang basah macam ni dia tak sah untuk digunakan beristinja, tak cukup syarat. Okey? Okey? Kalau yang kita boleh buat adalah tisu kering sahaja. Tisu kering sahaja. Batu pun batu kering saja, batu basah tak boleh juga. Batu ni kering boleh, tiba-tiba jatuh dalam air, basah batu ni, batu basah, guna istinja tak sah sebab batu ni basah. Sebab apabila basah air ni akan kena najis, dan najis itu tidak boleh dianggap bersih kecuali dengan air yang disiram ke atas dia. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Afwan, ada yang muskil sedikit Habib. Kalau istinja dengan alat macam tisu, tapi ini jarang berlaku sebenarnya. Cuma darurat kalau tak ada air, saya rasa was-was. Ain dan warna tak ada, tapi bau masih tak mungkin hilang. Sah ke Habib? Baik. Sebab tu apabila kita kata syariat ni diajarkan kita cara beristinja yang memenuhi syarat untuk dianggap bersih dan suci. Apabila kita memenuhi syarat, maka dikira suci. Jangan kita buat satu kesimpulan akal kita. Jadi kalau kita gunakan dah 3 kali, kalau tak cukup 5 kali, kalau tak 7 kali sudah memadai. Saya dah katakan tadi, tak perlu untuk kita nak ambil dan cium beria-ria sedangkan kita dah tahu dianya adalah bersih. Maknanya dia dah kira tak ada najis ainnya, dah cukup ainnya hilang, sudah memadai dah. Tak perlu untuk kita sampai ke sedetail-detailnya, kerana kita manusia yang tak akan lepas daripada was-was. Jadi peruntukan untuk kita gunakan syariat ini adalah sekadar yang telah ditetapkan oleh syarak, cukup memadai. Sebab tu tak boleh kita ni menjadi orang yang memberat-beratkan dan menyusah-nyusahkan di dalam bersyariat atau di dalam sesuatu yang telah ditetapkan oleh syarak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalunya pesakit di hospital dibersihkan najis hanya dengan wet tissue saja, tanpa air mengalir, disebabkan rukhsah. Kemudian wuduk dengan spray air dan solat. Bagaimana tu? Itulah. Sebab tu sebenarnya memang kita kena basuh dengan air. Kita kena buat, kita kena bantu. Kalau dia adalah kita punya ahli waris kita kena bantu untuk basuhkan dengan air spray. Kalau kita jangan guna tisu memang tak boleh. Apa nak buat? Spray air dia tu mengalir nanti. Maka barulah lepas tu kita lap. Boleh, sebab air tu mengalir dulu. Faham ya? Contoh anak kita pun, kalau dia tu kita angkat dia punya punggung tu, kita dah bersihkan dulu dengan tisu ke wet tisu pun tak apa, buatlah tisu dulu. Tapi untuk pastikan dia dibasuh, boleh gunakan spray banyak sampai air tu mengalir. Lepas tu kita bersihkan air yang ada mengalir tu dengan tisu, baru sah. Tapi kalau sekadar wipe dengan wet tisu, tak sah kerana tak hilang najisnya. Dikira masih lagi dia itu menanggung najis. Ya. Walaupun di hospital minta maaf, jadi waris kenalah. Waris tolong. Yalah, inilah kita kata ganjaran. Inilah peluang untuk kita dapat ganjaran. Nak bantu kepada orang lain untuk melakukan ibadah apabila dia tak mampu, apalagi ibu bapa, keluarga dan sebagainya. Walaupun ialah ada mengatakan rukhsah ini, kalau tidak susah dan sebagainya. Sebenarnya susah senang ni, kita ni sebenarnya banyak kemudahan dah ada, tapi kadang-kadang kita nak lebih mudah, sehingga kadang-kadang tu dah tak ada nilai dah dalam ibadah kita. Jangan kerana kita ada lagi sebenarnya kemudahan-kemudahan, khususnya pada zaman kita nak bandingkan zaman dulu ni, ya Allah, lagilah dia punya kesukaran, dia punya kemudahan tak semacam kita hari ni. Tapi kita ni kemudahan punyalah banyak, tapi kita masih lagi kadang-kadang tu rasa masih susah. Sebab apa? Sebab kita punya iman ni
masih lagi lemah. Sebenarnya dia bergantung kepada keimanan, kesungguhan, keyakinan seseorang itu. Baik. Sekiranya kita berada dalam hutan dan tiada sumber air, dia dalam hutan tersebut kecuali air keropak saja, untuk adakah digunakan untuk bersinjak atau untuk ambil wuduk? Boleh. Kerana air lopak itu air mutlak. Pada awalnya kita tak ada najis, air itu air bertakung, maka air itu adalah air mutlak. Walaupun air itu kan dia dah campur dengan tanah bukan najis. Pasti, tapi kena pastikan tak ada najis lah. Maka air lopak itu pun dibolehkan untuk digunakan untuk berstinjak ataupun digunakan untuk berwuduk, tak ada masalah. Ya. Kalau kolam tu airnya lebih 2 kolah dan ditaburi bunga-bunga ros, adakah berubah hukum air itu? Kalau air itu berubah menjadi rasanya seperti ros atau warnanya menjadi merah seperti ros, maka air itu mustakmal, air itu dah berubah. Tapi kalau dia balik air ros, bunga ros dalam tu, airnya tetap jernih, tak ada bau ros. Airnya masih tak ada bau ros, tak ada rasa ros, maka air itu mutlak. Tapi kalau berubah jadi rasa tu sebab dia masukkan benda tu, air itu jadi air mutaghayyir, air yang berubah. Air itu tak boleh, bukan lagi air mutlak. Walaupun dia lebih 2 kulah, sebab air itu sudah berubah salah satu daripada 3 warna, bau ataupun rasa. Baik. Bagaimana pula kalau kita bersihkan najis pada pesakit yang terlantar? Macam itulah tadi. Kata kita gunakan spray, ya. Kalau kita tak boleh bawa ke tandas, kita gunakan spray. Kerana spray itu kalau kita spraykan, dia air mengalir. Mengalir itu dikira adalah membasuh. Baik. Tapi kalau tak tahu ada sisa yang boleh hilang, sah ke buat ibadah? Tak tahu ni, sebab tu kita kata yakin la yazalu bisyak, itu kaedah. Yakin tak boleh menghilangkan syak. Yang kita rasa belum hilang ni syak je. Tapi yang kita tengok, pada apa yang kita nampak, tengok apa semua bukti nampak ni, tak ada pun. Maknanya yakinlah apa yang kita tengok, yang kita rasa ni syak. Maka keyakinan tu tak boleh digugat oleh syak tadi. Maka kita dikira sah. Boleh? Sebab tu kita ni, itu namanya was-was. Was-was ni dia tak boleh mengubah kepada keyakinan benda yang sebenar. Itu penyakit. Jadi sah sebenarnya ibadah dia kalau dia tengok benda tu memang dah bersih dah. Kemudian barulah dia rasa macam tak bersih, macam tak bersih. Itu was-was, itu syak. Dia tak boleh gugat keyakinan sebenar dengan apa yang kita tengok buktinya. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau pakaian kena najis, contoh najis bayi di seluar, bolehkah terus basuh di mesin basuh? Baik. Sebaiknya, dan ini yang memang sepatutnya, dia bersihkan airnya dulu. Benda najis tu, ketulan tu, basuh kat air dulu, baru masuk dalam mesin basuh. Janganlah dah ketul benda tu juga masuk dalam tu, sudah tentulah benda tu semua pakaian lain kita palit dengan najis. Walaupun apabila kita buat seperti mana kita sebutkan sistem mesin basuh tu, dia akan flush out, kemudian air bersih masuk dan dikeluarkan, dan insya-Allah dianya akan berputar menjadi air yang mengalir, dan juga dengan air yang bersih, tetaplah juga kita tak rasa selesa sebab nampak najis tu masuk ke dalam tu. So sebaiknya dibersihkan air dulu, buangkan najis, baru setelah itu kita masukkan ke dalam mesin basuh. Ustaz, tapi boleh tak? Boleh sah tak tadi? Sah kalau air itu tadi mengalir terus buang. Sah walaupun ada kita najis, kita terus masuk dalam tu najis. Sah. Boleh, ya. Ustaz nak tanya, selepas selesai bersuci dengan air, boleh ke lap dengan tisu atau kain kering untuk elak rasa tak selesa apabila memakai pakaian? Boleh. Itu tak ada masalah. Setelah kita guna air, kita nak guna tisu ke apa semua untuk keringkan, tu tak masalah. Cuma kalau kita nak gunakan dua-dua alat ni sebagai untuk beristinja, dia guna ini dulu, baru yang ni, baru ada faedah dia panggil. Tapi kalau kita guna air, lepas tu baru kita nak guna ni untuk dapatkan istinja, tak ada faedah pun sebab benda air ni dah bersihkan. Tapi yang tadi ni bukan untuk bersihkan, untuk keringkan. Maka tidak menjadi isu apa-apa sebab dia dah dikira suci dah. Air tadi dah menyucikan, dia cuma lap untuk keringkan, nak pakai seluar. Okey, no problem, tak ada masalah. Setelah habis air kolah, kolam yang lebih 2 kolah. Kalau saya taburi bunga ros, masih boleh buat suci kan? Sebab lebih 2 kolah. Mohon kepastian. Baik. Saya sebutkan tadi, air ni, basih ni kurang 2 kolah. Kurang daripada 2 kolah. Maknanya sikit. Masuk najis jadi mutan najis. Masuk sirap jadi air sirap. Masuk air ros jadi air ros. Jadi air ni dah berubah.
kan. Tapi air ni dua kulah ni berapa? 60 cm kali 60 cm, maknanya dia punya liter dia lebih kurang 216 liter atau 270 liter. Dia punya kandungan banyak air. Mutlak, air mutlak. Okey. Masukkan sesuatu ke dalamnya. Kita masukkan sesuatu dalam tu. Kalau najis lah. Walaupun najis yang dimasukkan, najis masuk dalam tu, airnya tak berubah warna, bau dan rasa najis tersebut. Tak ada. Okey je, biasa je. Air tu tahir atau mutlak. Air itu suci dan mensucikan walaupun ada najis, sebab air itu tak berubah. Masuk sirap, air dia dah masuk sirap tapi sikit, air dia tak berubah jadi nampak sirap merah tak, kemudian tidak ada rasa sirap, tak ada tu. Air dia air besar, air biasa kosong juga, maka air mutlak. Tapi kalau kita masukkan sesuatu dan air itu berubah mengikut kepada sesuatu yang kita masukkan tu, walaupun yang kita masukkan itu suci, kita masuk sirap, kita masuk teh, kita masuk kopi, kita masuk mawar, bunga dalam tu, air itu jadi wangi bau bunga, maka air itu air mutaghayyir, tak boleh dianggap air mutlak lagi. Tak boleh. Tak boleh. Jadi boleh tak untuk digunakan untuk bersuci ataupun mengangkat hadas? Tak boleh. Dia beza pula kalau sekiranya satu perigi yang pokok itu duduk kat sebelah tu, memang dia duduk sampai dia menyebabkan kesan kepada air tu, lain pula. Itu dia masuk sendiri. Yang ini kita pula masukkan bunga ros tu, air tu jadi bau ros dan jadilah dia rasa ros. Maka air tu air mutaghayyir, air tu tak boleh untuk digunakan mengangkat hadas, tak boleh. Ya. Tapi kalau tak berubah, tak ros cantik yang nak merah, air dia tetap sama macam biasa juga air mutlak, maka air itu tetap air mutlak sebab dia ada dua kulah. Assalamualaikum Tuan Guru Habib, adakah sah wuduk jika kulit muka dan bahagian janggut kita ada minyak zaitun kesan daripada meminyak rambut? Sah, kerana sebenarnya minyak zaitun atau minyak yang kita gunakan tidak menghalang air. Sebenarnya minyak tak menghalang air. Memanglah dia tu tak bercampur dengan air, tapi kalau kita basahkan tetaplah dikira air tu. Dia bukannya selaput yang menyelaputi rambut, dia adalah menyerap di dalam rambut. Itu beza dengan orang yang guna gel ni, dia guna menyebabkan tersalut rambut itu dengan gel. Contoh, apabila kita siram air tak kena dalam rambut tu, ataupun maksudnya kalau janggut lah, sebab ni muka kan, rambut ni sebenarnya kepala sudah memadai dah, maka tak sah sebab tak kena anggota tu, terhalang dengan benda yang kita letak ke atas benda tu. Tapi minyak tak. Minyak sebenarnya walaupun kita berminyak kemudian kita wuduk di atas tempat yang kita minyakkan janggut itu, tetap dikira anggota itu kena air, dan sah. Ya, baik. Minta maaf, air kencing kita laps kemudian kita mop sebanyak 3 kali atau lebih. Baik. Air kencing yang kita air kencing, dia bukan masalah 3 kali 4 kali, tak, dia bukan masalah tu. Apabila ada orang yang minta maaf anak ke kencing kat sini, dia nak kena buat macam mana? Pertama kita kena lap dia punya air najis tu. Lap dia kering, maksudnya keringkan dengan, ambillah mop ke atau kain ke. Yang penting kita jangan sampai kita biarkan dia mengalir ke tempat lain. Kita bersihkan sampai dia dah habis dia punya air tu. Kalau air lah, kalau najis, air najis tu dah hilang lah. Kita nak kena buat apa? Bukan kena mop. Mop tu tak boleh sah juga, sebab mop itu air yang tak mengalir, air tu kat mop tu. So kita kena buat apa? Kita kena ada air macam ni, kita kena siram dekat tempat tu, kat tempat tu. Jadi janganlah kita siram tinggi-tinggi macam ni, sedang dekat dalam lingkungan tu, so air tu bertakung kat situ kan, maksudnya mengalir. Ambil kain, mop lah kat tempat tu, bersihkan mop betul, kemudian mop lagi. Nak siram air lagi boleh, tapi satu pun cukup memadai kalau dia memang hilang warna, bau dan rasa tu. Tapi kena siram kat atas tu, bukan setakat kita ambil kain basah kita basah kat lap, tak. Tempat tu masih ada najis sebenarnya. Dan kalau dah hilang najis ain dia, dah jadi najis hukmi pula dia panggil, iaitu najis tu ada tapi tak nampak.
Sebab memang tempat itu tempat yang kita pasti dibuang najis awalnya, tapi kerana kita dah lap dia tapi tak disiram dengan air, tempat itu masih dikira najis hukmi. So itu cara yang benar di dalam untuk membersihkan najis kalau di satu tempat yang ada najis di tempat tersebut. Allahu a'lam, masya-Allah. Saya rasa besok kita ada lagi insya-Allah. Ni dah, tapi tak apalah, ini yang terakhir ya, saya ambil insya-Allah. Ada beberapa lagi. Bagaimana pula jika kita buang air di tandas awam, dikotori pakaian tercik terkena najis, bolehkah sekadar kita percikkan air? Tak, ini yang kita katakan tadi. Kalau kita di tandas awam, tak kira lah tandas mana pun, tandas kita ke tandas awam ke, yang penting kita pastikan tidaklah apabila kita qada hajat ataupun orang qada hajat itu airnya najis terpercik kat kita. Kita kena pastikan. So kita kena buatlah sesuatu yang kita kena lindungi daripada perkara tersebut. Tapi dalam masa kita berjaga-jaga, sudah tentulah kan, macam orang pernah ada satu, saya pernah masa dapat, sebenarnya kata kalau kita buang air kat dalam, walaupun kita duduk atau pakai cangkung tu kat tempat tu, mesti ada sedikit percikan-percikan tu yang kita kadang-kadang mata kita tak boleh nampak. Dia buat satu video, dia buat satu rakaman yang dia boleh detect satu percikan halus-halus yang sebenarnya dia tetap memercik juga sedikit ke atas, yang mungkin mengenai kepada kaki ataupun kepada pakaian. Yang jenis inilah yang kita kata dimaafkan, sebab kita memang tak nampak, mata kita memang di luar kita punya tu kemampuan. Dah kita jaga, tak, bukan semudah-mudahnya kita jaga dah. Tapi lain pula bezanya, memang kita sambil lewat kita pancuk kuat-kuat, lepas tu memang pancik, yang itu jelas najis. Itu beza ya. Jadi ke tandas awam ke tandas apa ke, yang penting kita yang pastikan. Tapi kalau sedikit saja, dan mungkin sedikit yang kita rasa sangat sedikit, kita yakin dan kita pasti sedikit, kita renjis air, ataupun tak semestinya kita tampak percik atau tidak, cuma untuk menenangkan hati kita, meyakinkan kita. Selepas daripada itu, kita memang dianjurkan untuk percikkan. Bukan mesti kata dah ada percik baru kita percik, tidak. Kita percikkan dia untuk kita menenangkan hati kita. Adakah suci jika satu tempat pakaian masih ada salah satu daripada 3 syarat suci? Hilang bau, rasa dan warna. Okey, adakah suci jika satu tempat, kalau dia mesti hilang 3 perkara itu. Kalau salah satu ada, maknanya dia belum suci. Kecuali, ada kecuali lah, iaitu kalau contohnya kena darah pakaian ni, kita bersih dah, bersih sabun macam-macam, dah bersih dah, bau wangi apa semua, tak ada bau darah apa semua, tapi warna dia masih sikit ada juga kesan darah sikit tu, ada juga kan, dah usah dah. Syariat dipanggil, kalau sudah dianya satu yang susah, maka dianya akan diberi rukhsah, keringanan. Maka dalam bab ini dia dimaafkan. Dia pun sampai dia pergi cari pula, jauh pula produk yang kata boleh hilang, tak hilang juga, tapi benda tu dah bersih apa dia, dimaafkan. Dalam hal itu dimaafkan. Adalah excuse yang kadang-kadang dilonggarkan oleh syariat, setelah kita dah berusaha sungguh-sungguh. Tapi bukan sambil lewa, begitu. Tapi kena sebenarnya pada asal syaratnya, mestilah najis atau tempat yang kena najis itu, pakaian yang kena najis itu, mestilah hilang tiga perkara itu, iaitu bau, warna dan rasa. Itu asal daripada. Tapi setelah itu barulah ada kelonggaran yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada masalah waswas lagi dalam bab istinja, dan saya juga jenis penggeli. Jadi saya akan bersuci, ambil masa yang lama sehingga saya yakin tak ada najis. Ada cara nak buang rasa waswas tak? Padahal saya tahu dah suci, tapi dalam masa sama dalam fikiran saya belum suci. Ini waswas. Waswas ni penyakit. Lepas tu selalu kita amalkan, kalau boleh tu baca surah An-Nas, selalu amalkan. Sebelum masuk tandas, jangan lupa baca doa masuk tandas, sebab memang tandas ni tempat syaitan dia kumpul, dan dia memang nak waswaskan kepada kita. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Besok insya-Allah sedikit yang saya akan sentuh juga. Apabila berkantis dengan istinja ni, ada adab kita nak masuk tandas, ada adab kita nak qada hajat, sebagai tambahan untuk kita insya-Allah, sebab itu rutin kita, tapi kita kadang-kadang ingat benda tu tak ada apa-apa. Sedangkan
Kalau dia tak ada apa-apa, kenapa Nabi nak ajar sampai begitu detail, sampai cara untuk masuk tandas, cara kita dalam tandas, cara kita istinja? Sebab perkara itu adalah perkara yang sangat penting dan ianya perkara yang sangat hebat. So kita kena, sebab kita rutin, maka sebenarnya kita boleh melaksanakan sunnah-sunnah dan cara-cara yang betul setiap kali kita masuk tandas. Alangkah mulianya kita kerana kita dapat untuk mengikuti Nabi SAW. Baik, yang terakhir, bagaimana atas tilam nak bersihkan? Jadi begitu juga, sama atas tilam pun. Kalau kita boleh untuk pergi keluarkan dan alirkan air itu, okey. Kalau tidak, kita memadai dengan kita siramkan di atasnya air. Siramkan air, bersihkan. Siramkan air, hilang warna, bau dan rasa, bersih. Oh, di dalam dia apa semua? Itu bab lain. Adakah soalan dia? Dah bersih atas tu bersih. Dalam dia tak ada masalah. Kita tidur atas tu. Atas tu bersih. Boleh je. Tidur di atas, dalam tu ada najis. Tak ada masalah. No issue. Kecuali kita solat kat atas katil tu, itu masalah. Katil tu najis, kita solat atas, itu masalah. Yang kita tidur, yang tempat yang dah bersih, kering, tak ada masalah. Ini, tapi kalau kita kata, oh dalam tu ada najis apa semua, gunakan kaedah lain, keluarkan, siramkan dan sebagainya. Tapi kalau tidak, cukup memadai dengan kita siram di atasnya dan atas permukaannya bersih, maka kita duduk di atasnya bersih. Apalagi kita kering, dia kering, dan kita basah pun, walaupun dia basah, sebab kita bersih dengan cara yang betul tadi, siram semua dah bersih, hilang bau dan rasa, tetap juga tak najis dah. Sebab apa? Dah dikira kering, dah dikira bersih, dah dikira suci. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Allah, Masya Allah, dah jadi 1 jam kita bersama ni. Tapi ala kulli hal, mudah-mudahan dapat sedikit sebanyak menyelesaikan masalah kita bersama di dalam perbahasan perbincangan fiqah kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita jumpa sama-sama. Jadi sebab tu kita kata kalau boleh tu besok awal sikit, tanya soalan. Hatta jangan tunggu esok, hari ni pun boleh dah tulis soalan, supaya kalau saya dapat baca soalan hari ni, besok saya lebih mantap lagi untuk jawab. Sebab apa? Saya boleh, kalau orang belajar dulu dipanggil meniru lah. Kan? Meniru ni pergi tengok buku. Macam itulah, kan? Kalau kalau secara spontan macam ni, ialah kita jawab apa yang kita tahulah. Kalau yang tu kan lebih jelas, insya-Allah, mudah-mudahan. Sebab apa? Sebab kita ni, ialah yang mengajar ni pun bukanlah orang yang tinggi ilmunya, tapi sekadar untuk sama-sama kita berkongsi dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi esok insya-Allah pada 3 petang perbahasan fiqah. Kita akan bahaskan tentang istinja, lanjutan tentang itu, dan juga adab-adab masuk ke dalam tandas dalam istinja. insya-Allah mudah-mudahan kita sama-sama akan menjadi seorang mukmin muslim yang benar-benar hidup dan beribadah berlandaskan kepada syariat yang benar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.